Muka surat berapa Cikgu Nordin? Muka surat 87. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar, lin nabi wa alihi wa sahbihi kirami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyina bijahi khatimil mursalin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kuliah kita malam ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasaskan keimanan yang sejati. Keimanan yang adil. Kadang-kadang orang panggil keimanan yang adil, keimanan yang sejati, keimanan yang unggul. Jadi kita sebagai orang Islam kena menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik. Bagaimana kita nak membina masyarakat yang berasaskan keimanan, membina sebuah negara yang berasaskan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sebenarnya Islam adalah satu konsep hidup untuk membina. Sebenarnya Islam adalah satu konsep hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina struktur masyarakat manusia yang didasarkan ke atas kedaulatan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dasar kehidupan manusia, dasar bermasyarakat, dasar bernegara atas konsep la ilaha illallah. Itu dia. Konsep ini adalah menurut corak. Konsep hidup berasaskan kedaulatan ketuhanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsep ini adalah menurut corak yang sedia ada di dalam sejarah tamadun Islam yang dibina oleh para rasul-rasul yang terdahulu, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin umat-umat yang terdahulu terdiri dari orang-orang yang digelar Rasulullah. Bermula daripada Nabi Adam AS, digelar sebagai Nabi, sebagai Rasul. Begitu diikuti dengan putera Nabi Adam, Nabi Syis. Kemudian diikuti oleh Nabi Idris. Nabi Idris itu Rasul. Selepas Nabi Syis, Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh, Hud. Kan dia budak pasti itu. Dia buat nasyid tu. Lepas Idris, Nabi Nuh.
Lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Lepas Hud, Soleh. Betul tak? Sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, sampai belah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat tu penutup segala rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk memimpin umat manusia di akhir zaman ini. Lepas ini kiamat lah, saudara-saudara. Sebab ni Muhammad tu penutup segala rasul-rasul dan nabi-nabi. Tidak ada lagi nabi, tidak ada rasul Allah utus selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lepas ini kiamat. Jika kita mahu memulakan pergerakan, pergerakan kepimpinan Islam ini untuk membina sebuah masyarakat, sebuah negara Islam yang berasaskan kedaulatan ketuhanan Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mestilah kita mengikut sistem yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sistem sistem uluhiyah, sistem ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada taktik, tidak ada kaedah yang lebih sesuai, melainkan sistem Islam, cara hidup Islam yang berasaskan tauhid, dan dipraktiknya diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ni agama, bukan agama teori. Islam ni agama satu sistem hidup yang lengkap, yang sempurna, yang diamalkan, yang jadikan satu cara hidup yang lengkap, yang syumul, yang sempurna, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Umat Islam dalam mengambil bimbingan secara langsung, secara terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya umat Islam ni mesti dibimbing, mesti dididik, diterbiah. Madrasah tarbiyah. Surah kita ni madrasah ke? Madrasah tarbiyah ya? Betul ke tu? Apa nama surah kita ni? Hidayah ke Umbudiah? Umbudiah. Yang ada hidayah tu benda tu? Ada? Hidayah tu sekolah agama ke? Pasti. Pasti Al-Hidayah. Sini ada pasti ke Haji Mazin? Sekolah bawah ni. Hidayah. Surah Umbudiah. Sekolah agama Al-Hidayah. Semua yah mereka. Cantik lah tu. Mesti diterbiah. Jadi umat Islam dalam mengambil bimbingan secara terus, secara langsung dari Rasulullah SAW. Bukan kerana pengaruh perasaan ta'assub kita kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kerana tidak dapat punca yang lain, sumber yang lain, cara hidup yang lebih sempurna untuk mendapat pengetahuan yang sempurna, cara hidup Islam yang lengkap, yang sempurna tentang setiap peringkat yang dilalui oleh pergerakan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad memimpin umatnya bermula Rasulullah diutus sebagai Rasul 6 hari bulan Ogos tahun 610 Masih di Mekah. Jadi peringkat Makkiyah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW membimbing umat manusia dengan memberikan iman yang sempurna. Jadi 13 tahun tu Nabi Muhammad nak mengasaskan keimanan yang sempurna
Di kalangan orang-orang Islam pada awal dulu, generasi awal Islam dulu. Ya, 13 tahun. Dalam tempoh 13 tahun, Nabi Muhammad membimbing, mengasaskan keimanan yang sejati di kalangan umat Islam pada masa itu. Ya, generasi Islam yang awal, generasi Islam yang pertama, Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad 90, lebih kurang 91 surah Al-Quran, surah-surah Al-Makiyah, 91 surah. Jadi nak bimbing umat manusia dengan iman, dengan Islam yang sempurna ini mesti dengan Al-Quran. Dia tak boleh ngajar beritahu aja, tak boleh, dengan Quran. Ya. Jadi Allah turunkan 91 surah. Surah-surah Al-Makiyah. Surah Al-Makiyah ni surah yang mengandungi keimanan. Membina masyarakat supaya mereka itu membina hidup, membina sikap hidup berasaskan rukun iman. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat Allah, keimanan pada kitabullah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan pada hari akhirat, keimanan pada qada dan qadar. Ini penting, saudara-saudara. Ya, rukun iman itu kena mantapkan dulu dalam masyarakat kita ni. Ini terbiah awal, peringkat yang pertama. Saudara-saudara, kalau umpamanya kita lah, kalau nak bina bangunan, sediakan pelan dulu. Mesti ada pelan dulu. Kemudian cari tukangnya, kemudian tapak bangunan tu mesti ada kukuh. Kalau tapak bangunan tu tanah jerlus, habislah, terus jerlus terus dengan orang pemampu tu. Jangan main. Itu dia. Habis tu dia nak bina masyarakat Islam ni. Nak bina masyarakat Islam ni mesti dipimpin oleh Rasulullah. Itu dia. Lepas wafat Rasulullah baru sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, itu dia pewaris kepimpinan Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi. Lepas sahabat Nabi barulah ulama salafus soleh, ulama khalaf, tabi'in, sampailah ulama mutakhirin hari ini. Hari ini kita udah ulama mutakhirin, pimpinan ulama mutakhirin. Udah akhir zaman. Lepas ni kiamat dah. Saudara-saudara. Jadi ulama waris Nabi itu yang mewarisi ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi itu. Hendaklah jadi pemimpin kita. Itu penting tu. Jangan ambil pemimpin yang tak ada mendapat ilmu pengetahuan kan, sebab katanya untuk mendapatkan pengetahuan tu tentang setiap peringkat yang ditempuhi, yang dilalui oleh pergerakan Islam. Sebab Islam ni bermula daripada Rasul Nabi Muhammad tu, pemimpin awal membina masyarakat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Saudara-saudara, jadi di dalam sejarah pemimpin-pemimpin Islam, maka Nabi Muhammad SAW sahaja yang menggambarkan membina masyarakat yang berasaskan keimanan sejati tadi secara terperinci. Setiap peringkat dan setiap aspek pergerakan Islam, dari awal baginda Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, hinggalah ke akhirnya Rasulullah SAW dapat menegakkan sebuah negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Rasulullah menjadi ketua negara Islam di Madinah tu yang pertama,
Jadi Rasulullah menjadi ketua negara Islam di Madinah tu, ya, dengan meletakkan Quran, dengan menjadikan Quran dan hadis sebagai perlembagaan negara, perlembagaan hidup manusia. Ya, jadi Rasulullah mengatur, ya, menyelesaikan segala masya-Allah masalah masyarakat. Ya, semua diselesaikan menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran dan hadis merupakan perlembagaan di negara yang tertinggi, saudara-saudara. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memimpin negara Islam Madinah tu selama 10 tahun. Dari tahun 622 Masehi hingga Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Artinya 10 tahun Rasulullah menjadi ketua negara Islam Madinah yang pertama. Itulah tuan-tuan. Perkara ini nak diajar, dibimbing tuan-tuan. Ya. Jadi Rasulullah SAW, dialah Rasul, dialah Nabi, dialah pemimpin negara Islam yang pertama di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sebagai perangka masa dalam dasar luar, ya, dengan perlembagaan yang tetap, iaitu Quran dan hadis, dan beliau saja yang meletakkan sistem kemasyarakatan Islam yang adil, yang kukuh. Itu dia. Jadi apakah contohnya sebuah masyarakat Islam yang adil, yang unggul, yang utuh? Ialah masyarakat Islam yang dibina, yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, pada 12 September tahun 622 Masehi. Tarikh itu, fakta tarikh itu 12 September tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah dan terus isytiharkan Madinah sebuah negara Islam. Itu dia. Siapa pilih Nabi menjadi ketua negara? Allah yang pilih. Dia tak ada melalui undi raya. Pada masa itu ada juga pilihan raya. Masyarakat Yasrib Madinah itu ada, ya, ada seorang, ya, seorang golongan, ya, masyarakat Madinah, penduduk tempatan, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, telah dipilih oleh masyarakat Madinah, terdiri daripada Yahudi, terdiri daripada Nasrani, ya, terdiri daripada masyarakat musyrikin yang berkabilah-kabilah, suku Aus, Hazraj dan sebagainya itu. Mereka telah memilih Abdullah bin Ubay bin Salul untuk ditabalkan menjadi pemimpin negara pemimpin negeri Yasrib tu. Yasrib tu Madinah lah. Nama asal Madinah tu Yasrib namanya. Jadi masa, ya, Abdullah bin Ubay nak ditabalkan, Nabi Muhammad, ya, sampai ke Madinah dengan Abu Bakar, ya, dalam peristiwa hijrah. Jadi bila Nabi Muhammad sebaik saja sampai ke Madinah, semua masyarakat Madinah, lelaki perempuan, menyambut kedatangan, ketibaan Nabi Muhammad itu. Lalu mereka bersyair, Tola'al badrun alaina. Itu dia. Lelaki dan perempuan. Jadi macam mana, apa yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay ni? Dolah tadi, Abdullah bin Ubay. Sepatutnya dialah ditabarkan jadi pemimpin. Tiba-tiba, ya, buat kata orang parit, mongo ni terlepas dia. Sebab penduduk Madinah pakat, ya, menyambut kedatangan Nabi. Inilah pemimpin yang sebenarnya. Masyarakat. Bukannya dolah tadi.
Nama Abdullah tapi tak dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya, walaupun dia menang pilihan raya, rakyat yang pilih, tapi sudah takdir Tuhan. Bila Nabi Muhammad sampai Madinah, Nabi Muhammad pula dipilih menjadi rasul, menjadi ketua negara. Jadi marah tak Abdullah bin Ubay? Mestilah marah. Oh, mengapa Muhammad daripada Mekah orang luar jadi pemimpin? Jadi ni Muhammad udah merampas apa? Kuasa. Ikut pintu belakang. Sudah. Ini bukan ikut pintu belakang ni. Ni Muhammad datang depan, bukannya ikut belakang. Apa Malaysia? Apa lah Malaysia pintu belakang pula? Depan. Itu demi cakap. Ya Allah yang pilih. Saudara-saudara. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak bina negara ni mesti berasaskan rukun iman. Jangan main cakap-cakap ikut hawa nafsu aja. Ya. Kita beriman qada dan qadar. Rukun iman yang keberapa tu? Yang keberapa? Kelima ke keenam? 6 hari kiamat. Ya, kau benar Cikgu Nadine. Ya. Beriman dengan hari kiamat, dengan qada qadar. Yang mana dulu? Beriman hari kiamat nombor 5. Beriman qada dan qadar yang keenam. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan qada dan qadar ni. Saudara-saudara, wajib. Saudara-saudara. Ya. Baik. Apa arti beriman qada dan qadar? Baik. Jadi manusia tidak boleh lari dari takdir Allah. Ya, dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari, mereka tidak boleh lari dari takdir Allah yang ditentukan ditetapkan oleh Allah kepada seseorang manusia itu. Dengan arti kata yang lain, seorang manusia sepanjang hidupnya tertakluk di bawah takdir Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Walaupun mereka berusaha dengan sedaya upayanya untuk lari dari takdir Allah, mereka tidak akan dapat lari dari takdir Allah SWT itu. Walaupun Abdullah bin Ubay tadi telah dipilih oleh Yahudi, oleh Nasara, oleh masyarakat Madinah. Abdullah bin Ubay lah jadi pemimpin negara. Tetapi ya, Allah Ta'ala tak izinkan. Ini ialah kerana satu perkara yang telah tentukan dan tetapkan oleh Allah akan berlaku dan akan terjadi kepada diri seseorang itu. Perkara itu tetap dan pasti berlaku dan terjadi. Sebaliknya, satu perkara yang tidak ditentukan dan tidak ditetapkan oleh Allah akan berlaku dan terjadi kepada diri seorang itu. Perkara itu tetap dan pasti tidak akan berlaku dan terjadi. Ini telah tegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Wa ta'laman annama asabaka lam yakul liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Hadis riwayat Abu Daud, ya, ataupun Sunan Abu Daud jilid yang keempat, muka surat 225. Lihat Sunan Abu Daud. Apa maknanya? Sabda Rasulullah SAW, dan hendaklah engkau yakin bahawa sesuatu bencana yang menimpa diri engkau bukan kerana Allah tersalah menimpakan bencana itu kepada engkau, dan suatu bencana yang tidak menimpa diri engkau bukanlah kerana Allah tidak mahu menimpakan bencana itu kepada engkau. Jadi hadis Rasulullah SAW ini menegaskan sesuatu perkara yang berlaku dan satu perkara yang telah terjadi kepada diri seorang manusia itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Sama ada perkara itu baik atau buruk. Inilah yang dikatakan takdir ilahi, di mana seorang itu tidak boleh lari dari takdirnya.
Misalnya, seseorang itu berusaha dengan sepenuh usaha mencari wang, tetapi wang yang dicarinya itu tidak diperolehinya. Walaupun mereka telah berusaha ke sana sini, siang dan malam mencari wang ringgit tadi. Ini ialah kerana Allah belum memberi kepada mereka wang yang mereka cari itu. Dan takdir Allah belum meletakkan dan menentukan seorang itu mendapat wang. Begitu juga ada mereka yang berusaha untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi dalam negara dan berkuasa dalam pentadbiran negara. Tetapi apabila mereka itu telah sampai menjadi pegawai, menjadi pemimpin tinggi dan sudah berkuasa penuh dalam satu pentadbiran, mereka jatuh menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa pangkat dan tidak mempunyai sebarang kuasa. Malah ada di antara mereka yang akhirnya masuk penjara pun ada. Betul tak betul? Langsung tak dapat jadi pemimpin. Ini dia. Macam Abdullah bin Ubay tadi. Saya cerita Abdullah bin Ubay. Ya. Langsung Abdullah bin Ubay tak dapat jadi pemimpin. Ya, Allah pilih siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada qada dan qadar adalah berarti mempercayai bahawa Allah SWT adalah zat yang maha kuasa di seluruh alam ini untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa asing. Yang berhak, sebab Allah yang mencipta alam, Allah yang mengurus mentadbirnya, dialah yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin, menjadi pemerintah. Boleh ke faham? Itu dia. Dengan arti kata yang lain, sesuatu perkara yang telah berlaku atau yang sedang berlaku atau yang akan berlaku, kesemuanya adalah tertakluk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ia tertakluk di bawah takdir Allah Taala untuk menentukan dan meletakkan kedudukan yang sebenar. Siapakah yang berhak menubuhkan kerajaan dalam di sebuah negara, sebuah negeri? Boleh faham ni? Itu hak Allah, bukan hak kita. Tu dia. Justru itu apa saja yang terjadi di alam semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan irada Allah, kehendak Allah yang telah direncanakan oleh Allah sejak mula lagi, mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam alam yang mawjud ni. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, surah Ar-Ra'd ayat 8. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Mengikut ukuran, kadar, berapa tempoh masa sebuah kerajaan itu memerintah. Ada seorang raja itu boleh merintah sehari aja. Lepas merintah dia tersakit terus mati. Sehari aja. Ada? Saudara-saudara. Jadi firman Allah Ta'ala ini memberi pengertian yang jelas bahawa sesuatu perkara atau perbuatan yang sudah ditentukan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah bukanlah kerana mengikut dorongan kemahuan manusia itu sendiri atau mengikut perintah sesiapa pun, malah adalah secara mutlak mengikut peraturan dan tetapan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sendiri sebagai qada dan qadarnya. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 26 dan 27. Ayat ini jadi wirid kita lepas semayang ni. Semayang subuh, semayang maghrib. Apa maksudnya? Kulillah tu katakanlah wahai Muhammad. Nak baca ayat ni selalu. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang punya kuasa pemerintahan. Engkau lah memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang kau kehendaki. Dan engkau lah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang kau kehendaki. Engkau lah juga yang muliakan siapa yang kau kehendaki. Dan engkau lah yang menghinakan sesiapa yang kau kehendaki. Di dalam kekuasaan engkau lah saja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan, ya, macam Nabi Muhammad tadi, pergerakan Islam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membina negara Islam berdasarkan wahyu Allah, petunjuk Allah. Bukan pandai-pandai dia seorang diri aja. Dah. Dibimbing oleh Allah, diwahyu oleh Allah. Sebab itu Nabi Muhammad itu sentiasa bergerak membimbing masyarakat mengikut wahyu Allah. Gitu juga kita nak bina negara ni, mesti ikut wahyu Allah. Itu dianya. Ya. Jadi dalam ayat ini menegaskan saudara-saudara, kesimpulannya, firman Allah Ta'ala ini tadi menunjukkan yang pertama, wajib kita beriman bahawasanya Allah SWT sahajalah adalah maharaja secara mutlak yang berhak memerintah dan menguasai seluruh kerjaan di alam dunia ini. Sama ada kerjaan Islam ataupun kerjaan kafir. Semua kerjaan di alam dunia ini semuanya milik Allah. Allah lah maharaja semua kerjaan di alam dunia ini. Ya, siapakah maharaja kerjaan Amerika? Siapa? Bukan Donald Trump. Donald Trump presiden aja. Yang jadi maharaja Amerika, maharaja di Malaysia, ya, macam Perak, Sultan Perak, Raja Perak. Maharaja segala raja siapa? Allah Ta'ala. Tahu tak? Sebab itu dalam ayat Quran tadi, Qulillahumma malik, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan yang punya kuasa pemerintahan. Saudara-saudara, Allah SWT adalah maharaja, raja segala raja secara mutlak. Secara mutlak ni yang tak boleh dicabar. Tadanya. Ya, yang tak boleh ditentang. Yang berhak memerintah dan menguasai seluruh kerajaan alam dunia ni Allah Ta'ala saja. Ya. Yang kedua, Allah Ta'ala berhak mengurniakan kerajaan atau mengurniakan kekuasaan memerintah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Boleh faham tak? Ini dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala berhak boleh mencabut kerajaan atau kekuasaan memerintah itu dari siapa saja yang dikehendaki. Allah boleh cabut. Itu yang berlaku hari ni. Jangan marah. Ini tak habis-habis marah, nyalahkan situ, nyalahkan Roni lah, pengkhianat lah, ambil kerjaan negak kuasa melalui pintu belakang, pintu depan, pintu atas, pintu bawah. Siapa yang ngajar apa itu? Bukan kita orang Islam dididik dengan rukun iman. Ada lupa ke? Tak jadi orang ini. Betul ke, Mat?
Ya. Allah SWT berhak mengurniakan kerjaan, bagi kerjaan, melantik kerjaan secara mutlak. Dan Allah SWT pun juga boleh mencabut mencabut kerjaan atau kuasa merintah dari siapa saja yang kehendakinya. Ya. Yang keempat, Allah Ta'ala menggunakan satu penggunaan atau mengambil kembali penggunaannya itu adalah mengikut sunnatullah yang berlaku dalam perkara-perkara tersebut. Nah, kena ikut sunnatullah. Saudara-saudara, ini bab keimanan. Sebab kita nak mencontohi keimanan. Bagaimana Rasulullah mengasaskan keimanan yang sejati tadi. Tu dia saudara-saudara. Ini tugas Menteri Agama yang akan datang ni berat ni. Siapa Menteri Agama yang baru? Mufti Wilayah. Memang layak lah dia tu. Tapi udah orang tuduh lain-lain pula, macam-macam manusia ni. Kalau demi tu tak suka, macam-macam tuduhan. Apa tuduhannya? Dia berlaku kat Khairah. Dia kata orang empat tak ada yang agama, sedangkan empat tu seperti Islam. Islam tak tu ataupun Rahman tak ada tu. Ya. Dia berkonak lain. Tuan Rahman Rahman jadi apa pula? Jadi apa ni? Anu sekitar. Sampah kat Kelantan, melongkok sampah tu juga. Itu pula. Ya, itu ketentuan Allah. Sebab itu Allah yang menentukan tadi. Allah tak reti bahasa. Yang meroyang banyak ni kan sama Ustaz. Tak kisah siapa yang meroyang. Itu meroyang. Jadi kena faham ni. Ini akidah ni ahli sunnah wal jamaah. Ni tuan-tuan. Ya. Misalnya tadi Abdullah bin Ubay tadi. Sepatutnya dia lah jadi ketua negara di Madinah ya. Tapi Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Melepas kawan tu. Allah buat kata orang parit merobok-robok dalam hati marah. Padahal ni katanya aku orang tempatan. Muhammad orang Mekah. Mengapa pula orang Mekah pula boleh jadi ketua negara di Madinah? Padahal aku sepatutnya, kata dia. Abdullah bin Ubay. Itu semuanya kehendak Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala berhak memuliakan siapa saja kehendakinya. Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hari ini di Malaysia ni. Siapa Allah muliakan? Hari ini jadi Perdana Menteri yang ke-8. Sepatutnya siapa yang jadi Perdana Menteri ke-8 ni? Udah tak dapat. Macam Siti Abdullah Ubay tu lah. Nampak? Ya. Kita kena sabar lah. Itu kena sabar lah. Kita tunggu pula Perdana Menteri yang ke-9 pula. Dia ada kosong Ustaz. Malam berarti kosong. Tak itulah Anwar Ibrahim ke pasal nak naikkan Anwar Menteri ke-9. Itu tak ada timbalan Perdana Menteri itu. Kena kembali kepada sistem pemerintahan Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka ada ketimbalannya? Ada. Jadi Kesultanan Kerajaan Islam Melayu Islam Melaka itu dibantu oleh Bendahara Temenggung, satu lagi apa? Shah Bandar, satu lagi Laksmana. Itulah dianya. Faham ke tu? Sultan Melaka dibantu oleh 4 menteri kanannya. Sajalah, tak nampak lagi ke? Ya Rabbana. Sultan Melaka dibantu oleh siapa tadi? Bendahara Melaka. Sultan Melaka siapa namanya? Tun Perak. Dibantu oleh Shah Bandar. Dibantu oleh
Apa lagi? Temenggung. Dibantu oleh Laksmana. Apa pula Laksmana Doremi pula? Jadi bendahara yang bertanggungjawab tu yang kanannya tu. Penasihat sultan, orang kanan sultan, bendahara. Azmin Ali. Ya. Shah Bandar yang buat bangunan jalan raya, bangunan sesabah. Siapa namanya? Fadilah. Fadilah ya. Tu Shah Bandar. Jawatan sekarang ni Menteri Kerja Raya ya. Itu dia. Azmin Ali Menteri apa? Ekonomi, perdagangan. Perdagangan antarabangsa. Jangan mereka ya. Sebab saya ni di live ni. Itu tak betul. Kemudian Laksmana itu bahagian apa tu? Tentera Pertahanan. Siapa? Menteri Pertahanan. Ismail Sabri. Ya. Satu lagi siapa lagi? Temenggung apa? Menteri Pendidikan. Siapa? Yang baru siapa? Dr. Maradi. Dr. Maradi. Betul empat tu. Cantik dia tu. Betul Mary Yassin tu. Tan Sri Mary Yassin. Itu dia tuan-tuan. Dia kembali balik kepada sistem pemerintahan Kesultanan Kerajaan Melayu Islam Melaka dulu. Boleh faham tu? Jadi tak payah dilantik timbalan Perdana Menteri. Ya. Dia duduk Johor dekat Melaka. Sebab Johor, dia duduk Johor ya, dekat dengan Melaka. Itu bahasanya. Pakai sistem Kerajaan Melayu Melaka dulu. Ya, satu sungai. Itulah tuan-tuan. Allah. Jadi 4 menteri kanan. Yang membantu Tan Sri Mary Yassin. Jadi tak payah lantik timbalan Perdana Menteri. Dulu tak pernah buat macam ni ya. Tak pernah. Nampak tuan-tuan. Memang kena baca lah sejarah Kerajaan Melayu Melaka. Tengok umur tu mantap tu. Dia duduk dari jauh dari Melaka, dia tak ingat. Ah. Dia tak ingat dia. Tak pula apaan orang. Tinggi dengan Ustaz. Ya. Jadi Allah Ta'ala berhak merendahkan siapa saja yang kehendakinya dan mentakdirkan orang itu menjadi orang yang paling hina. Macam Fir'aun. Dan Allah walaupun jadi pemimpin tapi dihina oleh Allah. Namrus walaupun bina tamadun empire Babylon yang hebat, ya, tetapi dihina oleh Allah. Saudara-saudara, Allah jatuhkan kerajaan Namrus, Allah jatuhkan kerajaan Fir'aun. Betul tak betul? Itu juga Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, Allah hina, Allah jatuhkan Abu Lahab, Abu Jahal. Allah muliakan Nabi Muhammad, Allah muliakan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sina Umar Al-Khattab. Abu Bakar dapat menjadi khalifah Ar-Rasyidin yang pertama 2 tahun 5 bulan. Sina Umar menjadi khalifah 10 tahun. Wah, lama tak? Lama. Itu dia saudara-saudara. Ya. Jadi Nabi Muhammad 10 tahun. 10 tahun 120 bulan. Dalam surah Al-Qadar apa disebut? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu, ya, kelebihan kemuliaan malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud 1000 bulan? Ya, Allah telah takdirkan kerajaan Nabi Sulaiman berkuasa merentah dengan adil seluruh dunia selama 500 bulan. Allah Ta'ala takdirkan, ya, kerajaan yang adil diperintah oleh Zulkarnain
selama 500 bulan. 500 bulan. Jadi kalau kita campur, gabungkan dua kuasa pemerintahan Islam yang mulia ini, yang adil ini, Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, berapa bulan semua sekali? 1000 bulan. Itu Allah sebut dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar ni, bulan Ramadan yang ini, Allah Ta'ala, siapa dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala amal ibadat lebih 1000 bulan. Iaitu pahala pemerintahan Nabi Sulaiman 500 bulan, pahala pemerintahan kerajaan Zulkarnain 500 bulan, 1000 bulan. Itulah tuan-tuan. Ya, baik saudara. Jadi Nabi Muhammad dapat merintah mentadbir kerajaan Islam Madinah 10 tahun. Setahun 12 bulan, 12 kali 10 120 bulan. Nabi Muhammad pasal 20 bulan. Nabi Sulaiman 500 bulan. Zulkarnain 500 bulan. Nabi Muhammad 120 bulan aja. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 5 bulan. Berapa? 29 bulan. Ya. UMNO Barisan Nasional merintah 60 tahun. 61 tahun. 12 kali 61? Tak tahu. Berapa? 721 bulan. 20 bulan. 720 bulan. 60 tahun. Kemudian Allah jatuhkan ke UMNO Barisan Nasional pilihan raya yang 18, pilihan raya yang ke-14. Betul tak betul? Allah bagi pula, Allah lantik, Allah pilih pula Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir. Jadi Tun Mahathir dapat merintah berapa bulan? 22 bulan aja. Udahlah tu. Allah dah tetap macam itu. Lepas itu Allah Ta'ala pilih pula kerajaan Pakatan apa, Perikatan apa? Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tuan Sri Nazin. Itu belum tahu lagi. Tahu berapa bulan, wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Faham kan ni? Janganlah bergaduh. Ya Allah. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah. Orang gaduh kan tak Ustaz, pintu belakang itu je marah. Mana ada pintu belakang? Dia suka kata ini parti pintu belakang, parti pintu belakang. Itu aja. Tak ada. Kalau kita beriman dengan Allah, semua dengan izin Allah belakang. Semua dengan izin Allah. Izin Allah, izin Allah, izin Allah. Tadi. Firaun memerintah. Berapa lama dengan izin Allah juga. Tapi pemerintahan secara kafir Allah tak reda. Allah hanya reda pemerintah secara apa? Secara Islam, secara iman, secara takwa. Itu yang Allah reda. Saudara-saudara. Jadi kita ni nak mencari keredaan Allah. Warudi tulakumul Islam Madinah. Aku hanya reda Islam sebagai cara hidup kamu. Itu saudara-saudara. Jadi semua perkara kebaikan atau keburukan adalah terletak di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menentukan dan menetapkan sebagai qada dan qadar Allah. Ya, sebab itu Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Suratul Qasas ayat 68. Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih. Nampak? Dan Allah jugalah yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan. Faham ayat Quran tu? Allah yang milih. Nak lantik pemimpin ni memanglah kita nampak rakyat memilih buat pilihan raya sebagainya. Kadang-kadang tak payah melalui pilihan raya. Macam Macam mufti wilayah.
Sahibul Fadilah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia lantik menteri melalui pilihan raya je. Tak ada. Lepas Haji habis jawatan mufti, terus dipilih. Siapa yang pilih itu? Allah. Udah dapat menteri. Yang lain ni siang malam kempen pom pilih lagu. Langsung melepas. Mongo orang pari. Yang dapat jadi menteri agama, tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu adanya. Sebab itu dalam ayat 68 suratul Qasas, Tuhanmu dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya. Allah yang merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Habis cerita. Dan Allah lah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi siapapun memilih selain daripada pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Jadi firman Allah Ta'ala ini menyatakan bahawa Allah SWT jugalah yang menciptakan sekalian makhluk di alam dunia ini. Dan dialah juga yang memilih sebahagian dari makhluk-makhluk itu dengan diberi keutamaan dan kemuliaan. Di antaranya ialah rasul-rasulnya. Maka tidaklah patut bagi siapapun memilih yang lain pada yang dipilih dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Lebih-lebih lagi tidak patut bagi golongan orang yang kafir, musyrik memilih jalan yang salah dan bersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang kafir ni pilih golongan apa? Golongan musyrikin. Itu Allah tak redha. Jadi Allah hanya redha golongan yang beriman, yang bertakwa. Sebab itulah tuan-tuan, Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman supaya dunia ini diperintah mengikut acuan agama Islam, mengikut kehendak Allah SWT menurut ilmu Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita wajib mencontohi kepimpinan Nabi Muhammad SAW, kerana kepimpinan Rasulullah SAW saja sebagai contoh yang terbaik, sebuah kerjaan Islam yang ideal, yang unggul, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan satu as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.